Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita menyambung siri kuliah kitab Al-Fiqhul Akbar. Tajuk kita pada malam ni iaitu kaedah menterjemahkan sifat Allah. Muka surat 106. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumih. Wa kullu syai'in zakarahu al-ulama'u bil farisiyah min sifatillahi ta'ala azzat asma'uhu wa ta'alat sifatuhu fajaizun al-qawlu bihi siwal yad bil farisiyah wa yajuzu an yuqala barui huda bila tashbih wala kaifiyah. Wa kullu ma zakarahu, ataupun dalam setengah nuskhah wa kullu syai'in zakarahu ulama'u, setiap daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan oleh alim ulama tauhid dengan bahasa Parsi. Maha tinggi Allah Ta'ala namanya dan sifat-sifatnya itu, maka harus berbuat demikian. Mana harus kepada kita menurut ahli sunnah wal jamaah untuk mengungkapkan nama Allah Ta'ala daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu ke bahasa Parsi ataupun mana-mana bahasa. Jadi Imam Abu Hanifah ni dia orang Kufah, menggunakan bahasa Parsi. Jadi kalau alim ulama menerangkan perkara tauhid ataupun alim ulama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ke bahasa mereka, bahasa Melayu ataupun bahasa Urdu, bahasa Parsi, bahasa Cina, bahasa Jepun, maka harus menterjemahkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu dengan cara harfiah. Kalau kata dalam ayat tu menyebut wajah, maka diterjemahkan dengan wajah. Kalau sebut dengan tangan, yadullahi fawqa aydihim, maka digunakan tangan juga. Itu semua adalah harus. Dan juga harus menggunakan dengan dikatakan baroi khuda, iaitu tangan dalam bahasa wajah dalam bahasa Parsi. Jadi Allah Ta'ala Maha Agung, boleh kita nak kata lagu ni menterjemah ke bahasa Arab ke bahasa lain daripada Arab tadi dengan syarat bila tasbih, dengan syarat tidak menyerupakan Allah Ta'ala dengan mana-mana makhluk, wala kaifiyah, tanpa kita menyatakan kaifiyah, ataupun kita menyatakan takyif, kaifiyah demikian, begini, itu tidak boleh. Sebab apa? Sebab nama-nama Allah Ta'ala ni ataupun sifat-sifat bila sabit kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita tidak boleh takyif. Kita tidak boleh mengatakan begini, menyatakan sifat dengan terperinci. Tidak boleh. Itu disebutkan dalam kitab kita ni, boleh menterjemahkan sifat-sifat Allah Ta'ala daripada bahasa Arab kepada mana-mana bahasa selain daripada Arab, untuk memberi kefahaman. Dan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala tadi, tangan ke, wajah ke, mata ke, itu disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai sifat dia. Itu Allah SWT sebut sendiri kepada kita
sebagai sifat dia, maka kita kena fahamlah itu adalah sifat dia yang tidak menyerupai dengan sifat-sifat makhluk. Hanya sama pada bahasa. Dan masalah orang panggil apa yang disebutkan Allah Taala mensabitkan dalam Al-Quran tentang dirinya itu ada wajah, ada wajah, ada tangan, ada mata. Itu telah kita bincang dah sebelum pada ni. Itu pada muka surat 37. Kita telah bincang dengan panjang lebar dah pada muka surat 37. Walahu yadun wa wajhun wa nafsun kama zakarahu Allah Ta'ala fil Quran. Fama zakarahu Allah Ta'ala fil Quran min zikril wajhi wal yad wal nafs fahuwa lahu sifatun bila kaif. Jadi Allah Ta'ala sendiri telah menyebut dalam Al-Quran tentang diri dia, ada wajah, ada tangan, ada diri, maka itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa diketahui kaifiat macam mana. Itu kita telah bincang dah. Dan Imam Abu Hanifah juga kata, wala yuqalu inna yadahu qudratuh au ni'matuh. Dan tidak boleh kita nak takwilkan tangannya itu sebagai kudrat ataupun nikmat, kerana itu li'anna fihi ibtal as-sifah, kerana itu membatalkan sifat. Jadi apa kaitan tajuk pada muka surat 37, 39 ni dengan apa yang kita baca pada muka surat 106 ni? Iaitu bila kita nak terjemah, kita tidak boleh terjemah dengan cara takwil. Sebab Imam Abu Hanifah tidak mentakwil. Jadi bila kata tangan, Allah SWT sebut dalam Quran, bal yadahu mabsutatain, bahkan kedua-dua tangannya itu terbentang. Maknanya memberi dengan meluasnya, maka kita tidak boleh takwil. Bahkan kedua-dua kudratnya, kedua-dua nikmatnya, kita tidak boleh takwil lagu tu. Sebab apa? Sebab seperti kata Imam Abu Hanifah, itu membatalkan sifat. Kerana Allah Ta'ala mensabitkan untuk dirinya itu sifat. Dan sifat kudrat bagi Allah Ta'ala ataupun sifat nikmat bagi Allah Ta'ala itu adalah sifat yang telah ada dah. Kita maklum dah Allah Ta'ala mempunyai kudrat, Allah Ta'ala itu memberi nikmat. Itu adalah sifat yang tersendiri. Maka bila Allah Ta'ala kata dia mempunyai tangan, maka itu sifat bagi dia. Jadi kalau kita kata tangan itu dengan mana sifat, dengan cara kita takwil, itu berarti kata Imam Abu Hanifah, kita telah membatalkan sifat yang Allah Ta'ala telah sabitkan untuk dirinya. Jadi bila kita nak terjemah, kita terjemah dengan sebut wajah ataupun tangan. Sebagai apa? Sebagai sifat bagi Allah Ta'ala tanpa kita menyerupakan dengan mana-mana makhluk, ataupun kita tidak menetapkan kaifiat macam mana. Sebab apa? Sebab kalau kita kata tangan Allah serupa dengan tangan siapa-siapa, wajah dia serupa dengan wajah siapa-siapa, itu dipanggil sudah jadi musyabbihah. Musyabbihah ataupun mujassimah. Sedangkan semata-mata mensabitkan sifat tadi, tangan dan juga wajah serta mata, itu tidaklah menjerumuskan seseorang itu dalam lembah tajsim ataupun tasbih. Sebab apa? Sebab daripada awal lagi kita telah i'tiqad bahawa Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Jadi maka di sini Imam Abu Hanifah kata, bila tasbih, tanpa kita memperumpamakan dengan siapa-siapa dan tanpa kita menetapkan kaifiat macam mana. Jadi Imam Abu Hanifah dan juga ulama salaf yang lain, mereka semua sepakat mensabitkan sifat wajah, tangan dan mata ni tanpa kaifiat. Mereka semua sepakat mensabitkan sifat-sifat tangan, wajah, mata ni kepada Allah SWT tanpa kaifiat. Itu semacam satu ijma'.
satu ijma'. Maka sebab itulah kalau kita baca dalam kitab Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam kitab Al-Ibanah, bukan setakat dalam kitab Al-Ibanah, dalam kitab Risalah, Risalah ila Risalatul Asy'ari ila Ahli Thaghr, muka surat 72, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari juga mensabitkan sifat-sifat ni bagi Allah Ta'ala tanpa mentakwilkan. Jadi kalau kita tengok dalam kitab Al-Ibanah, jelas sekali Abu Hasan kata, wa anna lahu wajhan bila kaif, wa anna lahu yadain bila kaif, wa anna lahu ainaini bila kaif. Jadi tidak perlu ditakwil kepada kudrat ataupun kepada nikmat. Jadi bila kita terjemah saja dengan tangan. Cuma tangan tu kita dalam bahasa Melayu ni kita buat, kita tulis dengan huruf besar lah. Kita tulis dengan huruf besar sebagai ta'zim, sebagai ta'zim, membesarkan Allah Ta'ala. Habis di situ. Kemudian kita pergi kepada tajuk berikut ni, iaitu dekat dengan Allah. Walaysa qurbullahi ta'ala wala bu'duhu min tariqi tulil masafati wa qisariha. Walakin 'ala al-ma'na al-karamah wal hawan. Wal muti'u qaribun minhu bila kaif wal 'asi ba'idun minhu bila kaif. Wal bu'd wal qurbu wal bu'du wal iqbalu yaqa'u 'ala al munaji wa kadzalika jiwaruhu fil jannah wal wuqufu baina yadayhi bila kaifiyah. Dan tidaklah ataupun dekat dan jauh dari Allah bukan dari segi jauh dan dekatnya jarak, tetapi dengan makna kemuliaan, karamah dan juga kehinaan. Jadi Imam Abu Hanifah nak menyatakan bahawa kalau kata dekat dengan Allah Ta'ala ni, maksud dia dari segi orang tu mendapat kemuliaan Allah. Kalau kata orang tu jauh dari Allah Ta'ala, bererti dia jauh dari rahmat Allah Ta'ala, dia berada dalam kehinaan. Jadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia mendapat kemuliaan dari Allah. Wal muti'u, dan orang yang taat itu dekat dengan Allah, dan orang yang derhaka jauh dari Allah. Jadi walaupun sahih kita nampak macam dekat dan jauh itu dari segi jarak, tetapi sebenarnya itu adalah dari segi kemuliaan. Jadi macam mana yang dikatakan dekat ataupun jauh Allah Ta'ala daripada hamba dia, maka itu kita sabitkan tanpa kaifiat, tanpa cara-cara yang diketahui oleh akal kita. Cuma kita boleh faham makna dekat ni gapo, makna jauh tu gapo, macam mana rupa bentuk sifat-sifat dekat, sifat-sifat jauh. Kita dengan Allah Ta'ala itu kita tidak dapat bayangkan. Kita tidak dapat fikirkan. Jadi kadang-kadang kita dengan orang yang kita rapat ni, kita baik sangat dengan dia, kita akan kata jauh di mata, dekat di hati. Bila mana kita berpisah dengan dia tu, dikira dekat lagi, mana dekat dalam hati. Dekat dalam hati, jauh, walaupun jauh dari pandangan. Jadi biasanya disebutkan, bila kata dekat ni, disebut-sebut selalu. Kalau kata hamba tu seorang yang taat kepada Allah SWT, Allah SWT menyebut nama dia tu di kalangan malaikat tertinggi. Allah Ta'ala berbangga-bangga.
Bila mana seorang hamba tu taat kepada Allah SWT, Allah SWT tanya kepada malaikat, macam mana kamu tinggalkan hamba aku tadi? Jadi malaikat beritahu kepada Allah SWT dalam keadaan Allah Ta'ala tahu. Tak? Allah Ta'ala tanya dalam keadaan dia telah tahu, dia tanya kepada malaikat, bagaimana kamu tinggalkan hamba aku? Jadi malaikat kata, aku tinggalkan mereka tu dalam keadaan mereka beribadat kepada engkau semaya. Tak, semaya asar. Jadi dekat di situ dengan mana Allah Ta'ala menyebut dia dalam majlis. Dalam majlis Allah Ta'ala memuliakan hamba dia yang taat tadi dengan cara Allah Ta'ala menyebut-nyebut namanya dalam majlis para malaikat, dan Allah Ta'ala berbangga-bangga. Itu makna dekat. Kalau kata jauh ni, maknanya dia jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Dengan makna dia dilaknat. Sebab makna laknat itu jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi macam mana dekat Allah Ta'ala dengan kita, jauh dia dengan hamba, dengan orang-orang yang derhaka tu, itu tanpa diketahui kaifiatnya. Jadi jauh ke dekat ke, Allah Ta'ala menghadap hambanya itu berlaku kepada orang yang bermunajat. Macam kita baca Al-Quran, baca Fatihah dalam semaya, kita semaya dengan Allah Ta'ala, kita semaya menghadap kiblat. Kita sebenarnya bermunajat. Fa innama yunaji rabbah. Bila mana seorang itu semaya, sebenarnya dia bermunajat dengan Allah SWT. Jadi munajat tu maknanya bisik. Biasanya bisik ni dekat. Bisik tu tandanya dekat. Mana dia begitu dekat dengan Allah Ta'ala sehingga dia dapat berbisik-bisik. Jadi dekat tu macam mana? Tanpa kaifiat yang diketahui. Demikian juga dekatnya hamba itu dengan Allah Ta'ala dalam syurga. Baca kita baca ayat, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Allah Ta'ala, Tuhan mereka itu memberi minum kepada mereka itu minuman yang suci. Maknanya kemuncak. Antara kemuncak nikmat dalam syurga ni, itu Allah Ta'ala sendiri memberi minuman kepada hambanya. Kita baca dalam surah Al-Insan itu, ada minuman yang diambil sendiri oleh ahli syurga. Ada minuman yang diambil sendiri oleh ahli syurga yang boleh kita sifatkan sebagai layan diri. Layan diri. Iaitu kita baca ayat, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mana dipancarkan, dipancutkan air, mata air kepada hamba-hamba Allah Ta'ala dengan begitu banyak sekali. Begitu juga ahli syurga ni dilayani, maknanya ada khadam-khadam yang menghidangkan untuk mereka itu minuman syurga. Mana dia dilayan. Dan hak kemuncaknya, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah Ta'ala sendiri yang memberi minum kepada ahli syurga. Maknanya, bila Allah Ta'ala sendiri memberi minum kepada ahli syurga, yang mana sebelum daripada ni dinyatakan ahli syurga tu ambil sendiri, ahli syurga dilayan oleh pelayar-pelayar, khadam-khadam, maka peringkat yang tertinggi, Allah Ta'ala sendiri memberi minum kepada ahli syurga. Bila Allah Ta'ala sendiri memberi minum, itu kita boleh faham betapa dekatnya. Betapa dekatnya hamba itu dengan Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala sendiri memberi minum kepadanya itu dalam syurga. Itu sebagaimana dalam ayat surah Al-Insan ayat 21. Dekatnya hamba itu dalam syurga. Jadi macam mana tu kita tidak boleh bayangkan. Syurga ni, nikmat-nikmat dari syurga kita tak boleh nak bayar macam mana. Buah dia, makanan dia, daging dia, arak dia, susu dia, madu dia tu kita tidak dapat bayar.
Bila hak ni, bila semua ni kita tidak dapat bayar, maka lebih-lebih lagi lah. Macam mana layanan Allah Ta'ala kepada hamba dia, macam mana orang tu dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat, macam mana cara dia, itu tidak diketahui. Cuma kita kena beriman, percaya. Jadi huraian di sini, bila kata Allah Ta'ala itu jauh dan dekat dia dengan hambanya, itu bukanlah dari cara jarak. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berada di satu arah atau tempat sehingga ada jarak jauh atau dekat dengannya. Maksudnya Allah Ta'ala ni, dia luar daripada alam. Allah Ta'ala ni fauqal alam, fauqas samawat. Allah Ta'ala fauqal arsy. Allah Ta'ala tinggi secara mutlak. Allah Ta'ala tidaklah dapat kita lingkungkan di bawah enam arah tu. Atas, bawah, belakang, depan, kiri, kanan. Kita tidak boleh rangkumkan Allah Ta'ala itu dengan jihah, dengan arah-arah yang 6 itu. Sebab arah-arah yang 6 ini semua adalah lingkungan bagi makhluk yang digunakan untuk tunjuk kepada makhluk. Dan Allah Ta'ala itu maha tinggi daripada semua. Allah Ta'ala tertinggi dia, ala wartafa'a, tertinggi dia tu di atas segala makhluk dia tu, atas aras secara mutlak. Tanpa dia berhajat kepada mana-mana makhluk, hatta aras yang begitu besar sekali, Allah Ta'ala tidak berhajat. Jadi kita tidak boleh nak kata jauh dan dekat itu dari segi jarak. Tapi macam mana? Itu sebab itulah kita kata bila kaif, kita tidak dapat menyatakan keadaan-keadaan dia. Sebab itu luar daripada kemampuan akal kita untuk fikir. Cuma kita boleh kata Allah Ta'ala maha tinggi secara mutlak. Dia dekat dengan kita, dia mengetahui, dia bersama dengan kita. Ma'iyatullah, Allah Ta'ala bersama kita, mana Allah Ta'ala maha mengetahui keadaan kita. Allah SWT sentiasa menolong, membantu hamba-hambanya. Jadi dalam ayat ni, ayat surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Maksudnya Allah Ta'ala tu dekat. Dekat macam mana? Soal jarak ke, soal macam mana rupa dekat tu tak penting. Hak pentingnya Allah Ta'ala memberi janji kepada kita, uji budak watadda'. Uji budak watadda'. Aku mengabulkan doa orang yang meminta, bila mana dia meminta kepada aku. Jadi hak penting di sini adalah jaminan janji Allah Ta'ala untuk mengabulkan doa kita. Jadi tak payah kita nak bincang tentang jarak dia. Jarak macam mana kita dengan Allah Ta'ala, hak pentingnya kita berpegang dengan janji Allah. Kita berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Dekat dengan makna karamah, Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah Ta'ala, inna allaha ma'al ladhina amanu, inna allaha, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah Ta'ala dekat dengan hambanya yang bertakwa. Dalam surah apa? Dalam surah An-Nahli dah. Dalam surah An-Nahli, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling bertakwa, dia dekat dengan Allah. Maknanya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala adalah orang yang mendapat kemuliaan. Dia bersama dengan Allah Ta'ala itu maknanya dia mendapat kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya.
Kemudian Nabi SAW pun diperintah supaya mendekatkan diri kepada Allah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan janganlah engkau turut patuh kepada kehendak orang-orang kafir, terutamanya Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan kamu kena sujud dan dekatkan diri, dampingkanlah diri kamu itu dengan Tuhan kamu, dengan Allah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maknanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi sentiasa sujud dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang ini sebagai kekuatan menghadapi penentangan orang-orang musyrikin Mekah, terutamanya Abu Jahal, Abu Lahab. Perintah supaya sujud kepada Allah dan memunajat dengan cara mana? Cara berdoa. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aksiru du'a. Keadaan yang paling hampir seseorang itu dengan Allah Ta'ala iaitu ketika dia sujud, maka perbanyakkanlah doa. Maknanya bila hamba tu semaya, salah satu daripada perbuatan dia dalam semaya adalah sujud. Jadi itulah saat yang paling hampir dia dengan Allah SWT. Maka dalam keadaan dia begitu hampir dengan Allah SWT, maka dia kena mengambil kesempatan, iaitu perbanyakkanlah doa ketika sujud. Dan ini kita kena ingat, Nabi SAW menyebut sujud di sini tanpa menyatakan sujud yang terakhir. Bila begitu, sujud yang disebutkan oleh Nabi ini adalah secara mutlak, dalam mana-mana sujud lah. Cuma setengah daripada kita ni dia faham sujud yang terakhir. Sebenarnya tidak. Dalam mana-mana sujud. Sujud yang pertama dalam rakaat yang pertama ke, sujud yang ketiga dalam rakaat yang ketiga ke, sujud yang kedua dalam rakaat ketiga ke, tidak ada penetapan. Sebab apa? Sebab itu disebutkan oleh Nabi SAW, wa huwa sajid, dia dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud, mana-mana sujud dalam semaya dia lah. Bukan semestinya sujud yang terakhir. Kemudian antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, seperti mana riwayat Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi sujudihi, Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi Nabi baca doa macam mana? Allahumma ighfir li dhanbi kullah, ya Allah ampunkanlah dosa aku kesemuanya. Diqqahu, hak kecil, hak halus, wa jillah, hak besar, wa awwalahu wa akhirahu, hak awal, hak akhir, wa alaniyah, hak nyata dan juga yang tersembunyi. Maknanya bila mana seorang tu dia nak dekat pada Allah SWT, maka dia sujud, dia memperbanyakkan sujud. Bila dia sujud, dia dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia kena ambil kesempatan. Dalam keadaan dia dekat dengan Allah Ta'ala, dia kena berdoa, dan doa utama sekali adalah minta pengampunan dosa. Jadi alamat seseorang itu dekat dengan Allah SWT, bila mana dia dapat bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia dapat membersihkan dirinya itu daripada dosa-dosa. Kemudian dalam ayat yang lain, dekat dengan Allah juga, itu juga dengan makna rahmat. Seperti yang kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 56, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala perkara yang membawa kebaikan kepadanya, dan berdoalah kepada Allah SWT dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu dekat
dengan orang yang memperelokkan amalnya. Maknanya tanda seorang itu dekat dengan Allah SWT, dia sentiasa mendapat rahmat. Macam mana dia akan dapat rahmat pada Allah dari Allah Ta'ala, iaitu dengan cara dia buat baik. Jadi orang yang buat baik, mengusahakan dirinya supaya jadi orang yang baik, membuat kebaikan untuk orang lain, berarti dia mendapat rahmat Allah. Jadi orang yang mendapat rahmat Allah itu sebenarnya orang yang dekat pada Allah. Jadi sejauh mana kita dapat banyak rahmat, maka itu tanda kita makin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tajuk berikut ni iaitu berkenaan dengan kelebihan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Jadi apakah yang dikatakan kelebihan ayat-ayat Al-Quran ini? Iaitu ada di antara ayat-ayat ni, dia mempunyai kelebihan yang besar berbanding dengan ayat-ayat yang lain. Ada surah-surah tertentu, dia mempunyai kelebihan yang tidak ada pada surah yang lain. Kata Imam Abu Hanifah, wal Qur'anu munazzalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masahif maktubun wa ayatul Qur'ani kulluha fil ma'na al-kalam mustawiyatun fil fadilah wal azamah illa anna li ba'dihha fadilata dzikri wa fadilata al-madhkur mislu ayatil kursi لأن المذكور فيه جلال الله وعظمته وصفته فاجتمعت فيها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور وفي صفات الكفار فضيلة الذكر فحسب وليس في المذكور وليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار فضيلة. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ayat Al-Quran diturunkan kepada Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia tertulis dalam mushaf, dalam lembaran. Ayat-ayat Al-Quran sebagaimana ia adalah makna kalam Allah, dia adalah kalam Allah yang mengandungi makna dan lafaz, semuanya adalah sama pada kelebihan dan keagungan. Sebab kalam Allah ni mengatasi kalam sekalian makhluk. Mana Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalamullah afdalu min kalamil makhluqat. Kalam Allah itu lebih mulia daripada kalam makhluk-makhluk. Begitu juga Al-Quran. Dia adalah kalam Allah yang paling agung jika dibandingkan dengan kalam Allah Ta'ala dalam Taurat dan dalam Injil. Al-Quran lebih agung lagi. Seperti yang kita baca dalam surah Qaf. Qaf wal Quranil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang maha tinggi keagungannya. Jadi Al-Quran itu kalam Allah mengatasi kalam yang lain. Begitu juga nisbah kepada kitab-kitab suci yang lain, Al-Quran itu lebih agung lagi. Jadi mempunyai kelebihan dan keagungan. Walau bagaimanapun setengahnya mempunyai kelebihan sebutan dan keutamaan kandungannya. Setengah daripada ayat ni dia ada kelebihan zikir, kelebihan sebutan dan kelebihan apa yang disebut.
seperti ayat kursi. Ayat kursi ni adalah sayyidul ayat, penghulu kepada sekalian ayat. Sebab apa? Sebab ayat kursi itu mengandungi himpunan nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat dia. Ayat kursi itu maknanya kalau kita tengok, dia mengandungi makna yang amat mendalam. Dia menyatakan tauhid, menyatakan sifat Allah Ta'ala yang agung. Allahu la ilaha illahu. Ia mengandungi tauhid ibadah. Allahu la ilaha illahu. Dia bersifat dengan Al-Hayyul Qayyum. Allah Ta'ala yang hidup. Tidak pernah mati, tidak pernah tidur, mengantuk pun tidak. Dan dia qayyum, dia maha menguasai, maha mentadbir alam semesta. Semua tu dalam kuasa dia. Tidak pernah terluput dari kudrat Allah Ta'ala. Itu ayat kursi. Jadi ayat kursi sebagai sayyidul ayat. Adalah ayat yang paling agung. Kerana apa? Kerana yang tersebut di dalam ayat kursi itu adalah keagungan Allah, kehebatan Allah dan sifat dia. Jadi kalau kita baca, dia bermula dengan Al-Hayyul Qayyum dan ditutup dengan Al-Aliyyul Azim, maha tinggi dan maha agung. Dalam ayat kursi juga menyatakan milik mutlak Allah Ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Itu menggambarkan kekuasaan Allah Ta'ala pada hari akhirat. Pada hari akhirat ni, tidak ada syafaat daripada siapa-siapa dapat berguna. Melainkan dengan izin Allah Ta'ala, dengan kebenaran Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat kursi ni, dia terhimpun dua fadilat. Fadilat zikir. Fadilat zikir kerana membaca ayat-ayat Allah. Dan satu lagi fadilat al-mazkur. Apa yang kita baca. Yang ni apa yang kita tilawahkan, apa yang kita nyatakan, apa yang kita akui berhubung dengan kudrat, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kalau kita banding ayat kursi ni dengan ayat cerita tentang Abu Lahab, tabbat tiada Abi Lahabin watab. Kedua-dua ayat ni dia sama-sama ayat Al-Quran. Kalau kita baca, dari segi pahala sama asasnya. Tetapi dari segi mazkur, apa yang tersebut, yang ni ayat Al-Kursi menyebut tentang keagungan Allah Ta'ala. Ayat tabbat tiada Abi Lahabin watab tu, itu menyatakan laknat kutukan terhadap Abu Lahab. Maka dari sudut mazkur, dari sudut apa yang tersebut itu tentu sekali berbeza. Jadi orang kafir, dia tidak ada kelebihan, maka sebut dia tu sendiri tidak jadi kelebihan. Tetapi oleh kerana orang kafir itu disebutkan dalam Al-Quran, jadi kerana ada sebutan dalam Al-Quran, maka membaca ayat Al-Quran walaupun mengandungi cerita tentang orang kafir, itu tetap ada kelebihan. Cuma bukanlah dari segi kelebihan apa yang disebut. Bukan kelebihan dari segi apa yang disebut, tetapi kelebihan sebagai ayat Al-Quran semata-mata. Jadi Imam Abu Hanifah menyebut bahagian ni seolah-olah untuk menyelesaikan kemuskilan. Itu kalau orang kata setengah daripada ayat ni macam mana dia ada kelebihan atas ayat yang lain, sedangkan semua itu adalah kalam Allah. Al-Quran ini dia adalah kalam Allah bermula dengan Fatihah sampailah kepada An-Nas. Cuma apakah yang dikatakan ada kelebihan surah tertentu, ayat tertentu mengatasi ayat yang lain, itu adalah dari segi isi kandungnya. Isi kandungnya. Contoh di sini kita sebut suratul Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Kalau kita baca Qul Huwallahu Ahad tu, itu menyamai 1/3 Al-Quran. Surah Qul Huwallahu Ahad. Sebab apa? Sebab Qul Huwallahu Ahad tu mewakili perbahasan tauhid. Jadi Quran ni
Kalau kita bahagikan kepada 3, dia mengandungi perbahasan tentang tauhid. Yang kedua mengandungi peraturan hukum, dan yang ketiga mengandungi cerita-cerita umat terdahulu. Maka dari sudut kandungan dia perkara tauhid, maka ia adalah 1/3 daripada Al-Quran. Maka sebab itulah surah Qul Huwallahu Ahad itu sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas adalah 1/3 Al-Quran. Kerana apa? Kerana cerita tentang tauhid. Begitu juga begitu juga ayat Al-Kursi, seperti yang kita sebut tadi. Dia dapat menghindarkan, mengusir syaitan. Sebab apa? Sebab orang yang baca surah ayat kursi itu, dia meminta perlindungan dari Allah, meminta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan. Dia bersungguh-sungguh, dia yakin dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala untuk menolak gangguan syaitan. Begitu juga ada surah ni mengandungi kelebihan disebabkan makna dia ataupun disebabkan anjuran daripada Nabi. Macam contoh surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu dapat menyelamatkan seseorang daripada azab kubur. Ya. Surah Mulk itu dapat memberi syafaat untuk hamba, untuk orang yang membaca. Begitu juga dari segi kandungan tauhid. Kita tengok akhir daripada surah Al-Hashri, tentang Asma Al-Husna tu. Surah Al-Hashri, Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, dan seterusnya. Iaitu ayat 22-24 daripada surah Al-Hashri. Begitu juga kelebihan surah Baqarah, Zahrawain, surah yang gilang gemilang. Orang yang membacanya itu dapat selamat daripada azab kubur. Orang yang membaca surah Baqarah dapat melindungi dirinya itu daripada sihir. Mana kalau orang itu nak dapat perlindungan daripada kena sihir, ahli-ahli sihir tidak dapat menggugat orang beriman, maka jawapannya dengan cara membaca surah Baqarah. Jadi, kelebihan yang terdapat dalam ayat Al-Quran itu dilihat dari segi isi kandungnya dia, menyebut keagungan Allah, menyebut nama-nama Allah. Begitu juga dari segi ada hadis-hadis yang menyatakan kelebihan ayat-ayat ataupun surah ini. Walau bagaimanapun dalam bab kelebihan ayat-ayat Al-Quran dan juga surah-surah Al-Quran ini, kita hendaklah berpandukan kepada hadis yang sahih. Sebab apa? Sebab banyak riwayat-riwayat yang menyebut tentang kelebihan surah-surah tertentu tetapi sebenarnya tidak sahih. Kalau kita ngaji Arab ni, biasanya diperingatkan kepada kita dalam tafsir Baydawi. Tafsir Baydawi satu tafsir yang hebat juga, tetapi dia ada kelemahan dia, iaitu di akhir tafsir surah itu beliau menyebut hadis yang kebanyakannya itu dhaif, dipertikaikan oleh ulama. Sehingga ada juga yang maudhu', hadis palsu. Maka sebab itulah dalam bab kelebihan ayat-ayat Al-Quran ini, surah-surah Al-Quran ini, kita kena berpandukan kepada hadis-hadis yang sahih. Kemudian tajuk berikut ni, rasanya kita sambung untuk minggu akan datang. Mungkin kita boleh khatamkan kitab kita ni pada minggu hadapan. Sekali lagi ataupun 2 kali lagi. Tengok keadaan macam mana. Jadi setakat itu saja apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang daripada kelemahan diri saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.